Okay, Assalamualaikum. Kita sambung video yang keempat dengan tajuk yang ketiga, iaitu rate of change, iaitu kadar perubahan. Okay, maknanya setiap sesuatu tu dia berlaku perubahan mengikut masa lah. Contoh macam ais, kita ada seketul ais ni berbentuk apa nama ni? Bentuk dia adalah kubus. Okay, so dia sama. So ais ni selepas beberapa minit dia semakin mencair. So bila dia mencair, dia akan dia punya isi padu ais tu akan berkurang. So dia akan semakin mengecil. Okay, manakala kalau kita tengok contoh yang kedua, saya bagi contoh belon. Waktu minit yang pertama, minit yang kedua lah. Minit yang kedua dia tiup, okay, dah besar, belon dah besar tu. Okay, selepas minit yang ke 5 mungkin, kalau dia tiup belon dengan penuh semangatnya, so belon tu dia punya jari dia semakin bertambah. Okay, mula-mula jari dia besar ni. Okay, sekarang jari dia semakin bertambah. Ni R dia, radius. Okay, so ni namanya proses pembesaran. So dia adalah increase. So kadar perubahan dia positif, manakala ais kadar perubahan dia ialah negatif. Okey, macam mana nak tahu soalan ni? Ialah dia ada perkataan rate ataupun kadar. Okey, kita boleh selesaikan ni menggunakan rumus chain rule lah. Kalau kita ada dx per dt, so kita akan buat sama dengan garis darab garis. So mula dengan dx, akhir dengan dt. So katakan kita ada maklumat area luas, so adalah dA. Okay, dia seolah-olah macam dimatikan, so dapatlah d per x, seolah-olah. Okay, tapi kita tak potong lah. Okay, so kita tengok contoh lain. Okey, tangki air. Kita ada tangki air perumahan. Okey, tangki air ni dia berlaku dua keadaan, sama ada dia bertambah atau berkurang. Okey, pada waktu pagi, lebih kurang pukul 4 atau pukul 5 pagi, manusia bangun untuk pergi kerja seawal 5 pagi, 4 pagi. Okey, pada waktu itu dia akan menggunakan banyak air. So setiap rumah akan gunakan air. So dekat tangki perumahan ni, air dia akan, paras air akan berkurang. Okey, selepas tu orang mula pergi kerja dalam pukul 8, pukul 9. Okey, bila ramai yang pergi kerja, kawasan perumahan ni air mula diisikan semula. Air akan diisikan semula. So air akan mula memenuhi ruang tangki. Okey, manakala bila orang balik kerja, okay, ramai yang akan membuat pembersihan diri. Okay, masa tu penggunaan air tinggi, so tangki air akan berkurang. Okay, so kita ada macam-macam bentuk tangki air. Ada bentuk silinder, ada bentuk ni bentuk apa ni? Kuboid. Okay, ada juga bentuk silinder yang tinggi dia lagi besar daripada jejari. Kalau ikut tangki perumahan ni, saya rasa jejari dia lagi besar daripada tinggi dia. Okay, mungkin lah. Okay, saya pernah kerja bagi bahagian ni. Saya pernah masuk dalam tangki air ni dan melakukan proses pembersihan tangki air taman perumahan. Tapi waktu itu air telah dikeluarkan semua dan berlaku proses pembersihan dinding-dinding dan lantai pada tangki tu. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan. Macam mana kita nak tahu soalan tu? Dia adalah soalan rate of change. Okey, yang pertama kita tengok ada perkataan rate. Dekat sini. Rate. Okey, so ada berapa perkataan rate? Ada 2. Okey, setiap rate tu kita akan keluarkan maklumat dia adalah per dt. Okay, so sebuah silinder dengan jari R, tinggi dia 9.
Okay, saya nak lukis sebuah silinder. Okay, jari dia R. Tinggi dia 9. Okay, mempunyai volume decrease at constant rate. So, dia adalah dV per dt. Rate maknanya per dt. Disebabkan dia kata decrease, so kita kena salin dia dalam keadaan negatif 36 pi. Okay, soalan seterusnya, find the value of R. Okay, soalan dia R sama dengan berapa? Okay, when the radius is decrease at a rate. So, dia kata dr per dt ni decrease. So, lagi sekali negatif 0.4. Okay, kalau kita perhatikan juga, tengok pada unit dia ni, dia adalah sentimeter padu per second. So, maknanya V per masa. So, masa tu adalah T. T tu adalah terhadap masa. So, yang ni pun sama. Sentimeter per second. Sebab dia adalah jejari per masa. Okay, so dia beri volume sama dengan pi R kuasa 2H. Okay, so kita nak mulakan soalan macam mana? Okay, tak kisah. Sekarang soalan kita nak R. So, saya mulakan dengan, okay, kita kena tulis rumus dia dulu. So, kita ada dV per dt sama dengan garis, darab, garis. So, kita ada dV dt. So, D apa yang belum tulis lagi adalah dr. Okay, dia tak kisah rumus ni. Kalau kamu tak nak ambil yang ni, ambil yang dr per dt. So, sama dengan garis, darab, garis. So, dr per dt. So, yang belum tulis adalah dv dv. Okay. So, sekarang saya pilih untuk ambil dv per dt. So, saya tengok apa yang saya perlukan. So, maknanya saya perlukan dv per dr. So, saya tulis saya punya V sama dengan pi R square H. Okay, sekarang dia nak dv per dr. Okay, apa maksud dv per dr? Kita akan turunkan power R. So, bila nak turunkan power R kena bawa depan darab. So, dia jadi 2 pi R. So, kuasa 2 jadi tolak 1. Tinggal R je lah. So, 2 pi R H. Okay, sekarang dia ada when. Tak ada. Ada. So, H dia adalah 9. So, jadi dV per dr sama dengan 9/2 18 pi R. Okay, next. So, kita masukkan. Okay, saya salin maklumat dekat muka baru. Okay, kita ada dV per dt negatif 36 pi. So, kita ada dr per dt negatif 0.4 dan dV per dr 18 pi R. Okay, so equation yang kita ada tadi, dV per dt, kita pilih yang ni. So, sekarang kita nak masukkan. Okay, sekarang kita ada dV per dt ialah negatif 36 pi. Okay, so dia sama dengan dV per dr. Okay, dalam keadaan macam ni, dia, saya salah salin ke? Oh, salah salin. dV per dr. dV per dr. Okay, so bila dia sama dV per dr, so dia adalah 18 pi R. Okay, so darab dengan dr per dt negatif 0.4. Okay, soalan dia cari R. Okay, sekarang kita ambil kalkulator kita. 18 darab dengan negatif 0.4. So, dapat negatif 7.2 pi R sama dengan negatif 36 pi. Okay, kat sini pi ni kita boleh mati kiri kanan. Kan negatif pun kita matikan. So, kita nak dapat dah jawapan R. So, R adalah 36 bahagi dengan 7.2. So, R sama dengan 5. Okay, siap.
Okay, next soalan 20 daripada Trayaan Negeri Sembilan 2015. Okay, tengok perkataan ada rate tak? Okay, rate ni saya bulatkan. Ada 1, 2. Ada 2 rate. Okay, sekarang dia bagi Y sama dengan 4X kuasa 2 tolak 2X. Okay, dia kata given that the Y increase at constant rate. So, dy per dt, sebab dia cerita pasal Y. Y lepas tu constant rate. So, dy per dt sama dengan increase, sebabkan dia increase. So, dia, dua ni positif lah. Nampak dia? Unit per second. So, adalah dy per dt. Okay, soalan dia cari the rate of change of X. So, dx per dt lah. Sama dengan berapa when X sama dengan 3. Okey, yang ni kita akan mula dengan soalan. Okey, soalan kita ialah dx. Macam tadi, soalan yang kita buat tadi, dia tak ada soalan pada rate. So, kita buat sendirilah formula dia. So, ni kita ada dx per dt. So, dia sama dengan garis, darab, garis. So, dx dekat atas, dt dekat bawah. So, yang belum tulis adalah dy. Kita tak dy. Okay, so saya dah target rumus saya macam ni. So, maknanya kita perlukan dy per dx. So, okay, kita ada dy. So, kita buat dy per dx. Depan darab 8x tolak 2. So, kita ada when x tu, when x sama dengan 3. So, dy per dx sama dengan 8 darab 3 tolak 2. So, 8 darab 3, 24 tolak 2, 22. Okey. Cukup dah maklumat. Okey, sekarang saya nak isikan dekat sini. So, kita ada... kita nak pakai dx per dt tau. Kita ada dy per dt. So, kita kena terbalikkan ni. Ni kan 22 per 1 kan. So, kita terbalikkan dia jadi 1 per 22. Okay, darab dengan dy per dt yang ni sama. Kalau sama, kita salin je. Darab dengan 2. So, kecilkan 22 bagi 2, 11. 2 bagi 2, 1. So, jawapan dia adalah 1 per 11. Siap. Okay, next. Soalan Negeri Sembilan 2016. Okay, jejari sebuah belon berbentuk sfera. Okay, sfera. Macam bentuk sfera, bulatan kan. Okay, jejari. Okay, dia kata the radius. Okay, sekejap, saya lupa nak bulatkan perkataan rate. So, saya bulatkan rate 1, 2. Okay, ada 2 rate. Radius. Okay, dia kata the radius increase. So, dr per dt sama dengan increase, so dia positif. Okay, lepas tu dia kata calculate the rate of increase of its surface area. So, surface area adalah dA per dt sama dengan berapa ni soalan dia. When R sama dengan 8. Okay, bila surface area ni, kita kena tahu berapa dia punya luas. Apakah rumus untuk, biasanya dia bagi, tapi soalan ni dia tak bagi pula ya. So, luas permukaan untuk sfera ialah A sama dengan 4 pi R square. Kalau isi pada sfera, 4 per 3 pi J kuasa, pi R kuasa 3. Tapi kalau luas, dia tak ada per 3, dia 4 pi R kuasa 2. Kalau area, dia kuasa 2. Kalau isi padu, dia kuasa 3. Okay, so kita mula dengan soalan. Soalan kita adalah dA per dt. So, sama dengan garis, darab, garis. So, dA per dt. So, yang belum tulis, dr. So, apa yang kita perlukan ialah dA per dr. So, dekat A ni saya buat dA per dr. Ingat, dA per dr nak turunkan power kuasa R tu, so dia kena bawa ke depan. So, 4 darab 2, 8 pi R. So, ada tak when? Okay, ada when R sama dengan 8. So, dA per dr sama dengan 8 darab, masukkan sini 8. So, 8 darab 8, 64 pi.
Okay, kita dah cukup maklumat. So, kita nak cari dA per dt. So, dia sama dengan dA per dr. So, dA per dr kita adalah 64 pi. So, darab dengan dr per dt kita ada 0.5. Okay, so, jawapan dia ialah 64 darab 0.5 darab dengan pi. Okay, dia jawapan dia 100.531. Okay, dah. Siap. Okay, next. Soalan Negeri Sembilan 2017. Okay, silinder. Okay, soalan kebat juga. So, silinder ni berjejari dia 5, mengandungi air setinggi 8 cm. Air itu kemudiannya dituang dalam sebuah kuboid. Okay. So, dalam sebuah kuboid dengan keadaan H tinggi dia dan volume dia adalah V sama dengan 8H. Okay, soalan dia dia beritahu kesemua air yang dalam silinder tu dituang ke dalam kuboid dalam masa 4 saat. Okay, bila kita tuang air, kita tuangkan air dalam bentuk apa? Isi padu lah kan? Okay, so kita nak tahu berapa isi padu yang dituangkan tu, kita kena tahu isi padu silinder. So, macam mana nak cari isi padu silinder? V sama dengan pi R square T. Okay, sekarang kita masukkan nilai dia. R kita 5. So, pi 5 kuasa 2 darab 8. So, jadinya 8 darab dengan 5 kuasa 2. So, dapat 200 pi. Okay, masa semua air silinder ni dituang, ketinggian air pada kuboid tu ialah H. So, kat sini dia bagi kebat sikit. So, dV dituangkan dalam masa 4 saat. So, dV per dt, V yang dimasukkan dalam kuboid tu adalah 200 pi dalam masa 4 saat. So, bagi dengan 4. So, kita kecilkan 200 bagi 4. 50 pi. Okay. Lepas tu. Okay, soalan dia. Saya tak tulis soalan lagi. Soalan dia ialah cari kadar perubahan tinggi. Tinggi adalah H, height. So, dH per dt. Kuboid itu. Macam nak cari? So, kita keluarkan rumus. dH per dt sama dengan garis darab garis. So, dH ke atas, dt kat bawah. So, kita ada dV, dV. Okay, kita perlukan dV per dH untuk kuboid. So, V untuk kuboid adalah 8H. So, dV per dH sama dengan, nak differentiate kan, ada H saja, so jadi 8 saja. Okay, so dah boleh jawab dah soalan. Maka dH per dt sama dengan, okay, dH per dV. Okay, kita ada dV per dH, dia terbalik. So, kini 8 per 1. So, kita salin dia sebagai 1 per 8. Kini ya. Terbalik kan. Kita ada dV per dH. So, darab dengan dV per dt 50 pi. So, jawapan dia 50 darab bahagi dengan 8. So, jawapan dia nak dalam pi ke tidak? Okay, saya bagi dalam bentuk pi. Jawapan dia 25 per 4 pi.
Okay, yang macam tadi pun boleh juga kita buat dalam bentuk pi. So 64 darab 0.5 32. So jawapan dia 32 pi pun boleh, 10 ni pun boleh. Okay, next. Ni lagi kebat lagi. Soalan 2019. Okay, soalan tahun lepas. Lagi kebat lah. Okay, satu acuan keluli berkualiti tinggi hasilkan daripada sebuah kilang. Setiap acuan menentukan tinggi dan jejari. Kalau jejari ni saya rasa dia adalah silinder lah. Okay, so jejari dia R, tinggi dia H. Okay, ni adalah mode dia punya acuan dia. Okay, lepas tu minyak dituangkan ke relak acuan dengan kadar yang tetap untuk memastikan acuan itu boleh digunakan dengan sempurna. Kenapa relak acuan nak kena letak minyak? Supaya dia tak melekat lah kan. So acuan tu boleh digunakan, di recycle sampailah acuan tu rosak. So minyak tu dituang untuk digunakan dengan sempurna. Isi padu yang dituang. Okay, sekarang ni cerita pasal mold. Sekarang kita fokus pada keadaan mold tu apabila minyak tu dah dituang. Okay, bila minyak dituang dengan kadar tetap, minyak dituang selepas T saat. Okay, V dia yang dituang tu adalah X per pi 3X tambah 2. Okay, dengan keadaan X tu adalah kedalaman minyak. Ni ada minyak dalam. Okay, isi padu minyak mencapai 200 pi cm padu selepas 10 saat. Okay, tiba-tiba dia kaitkan dengan masa. So kat sini dV per dt sama dengan 200 pi per 10. So jadi 20 pi. Okay, soalan dia cari kadar perubahan kedalaman minyak. Okay, soalan dia adalah okay, dia sebab kedalaman dia kata X kan. So kita dx lah. Per dt when X equal to 9. Okay, so kita ada dx per dt. So sama dengan garis darab garis. So kita ada dx dt. So yang belum tulis adalah dv dv. So ni kita punya rumus utama. Okay, lepas tu kita ada dv per dt 20 pi. Lepas tu kita ada V pi X darab X per pi. Okay, sekarang kita ada tadi dia kata when X sama dengan 9. Okay, sekarang kita ada V. Kita perlukan dV per dx. Okay, so saya nak kembangkan dulu. Okay, kita kembangkan. So dia jadi 3 per pi X kuasa 2 tambah 2 per pi X. So kita nak cari dV per dx. Okay, kita nak turunkan power X. So kita kena bawa kuasa X tu ke depan supaya kita boleh kurangkan power dia. So jadi 6 per pi. So tinggal X tambah. Okay, ni X saja. So tinggal 2 per pi. Okay, sekarang kita tahu when X sama dengan 9. So kita ganti dengan 9. 9 darab 6 54 pi tambah 2 pi. Okay, so tambah dengan pi. Apa?
Okay, kat sini salah salin Ini kena betulkan ni. Okay, dia bagi X, pi X per 4. Saya buat balik semula. Okay, dia adalah pi X per 4. Okay, so kita kembangkan jadi 3 per 4 pi X kuasa 2 tambah 2. Okay, 2 per 4 boleh kecilkan. 1 per 2 X pi dulu baru X. Okay, sekarang kita nak buat dV per dx. So, dia jadi depan darab 6 per 4. 6 per 4 kecilkan. Dapat 3 per 2 pi. So, X kuasa 2 tinggal X saja. Okay, lepas tu tambah dengan. Okay, nak differentiatekan X. Ada X satu je. So, dia tinggal dia punya pemalar saja. Okay, sekarang when X sama dengan 9. So, ini gantikan dengan 9. 9 darab 3, 27. 27 per 2 pi. So, kita nak tambah dengan setengah pi. Okay, kita boleh tambah kan. So, 27 tambah 1, 28. 28 per 2 ialah 14 pi. Okay, so kita akan masukkan dalam persamaan kita. So, kita nak dx per dv. Kita ada dv per dx. So, 1 per 14 pi. So, darab dengan dv per dt, kita ada 20 pi. So, pi mati. Jawapan dia adalah 20 per 14. Kecilkan jawapan dia 10 per 7. Okay, siap. Okay, tajuk yang terakhir, small change. Dia gabung dengan approximation. Small change ni maksud dia perubahan kecil. Okay, contohnya saya mencontohkan dengan bentuk tapuai ni. Okay, tapuai dia ada tutup kan. Tutup tu dengan tapuai tu sendiri, dia mestilah ada sedikit perbezaan supaya dia dapat menutup dengan baik. So, tak adalah berlaku tumpah. Sebab itulah ramai orang beli tapuai dengan harga yang mahal sebab dia sangat berkualiti. Okay, berbanding dengan tipuai. Okay, lepas tu kita tengok penutup botol. Penutup botol kan, kalau kita ada banyak tutup, tapi kita nak tutup adalah satu botol ni, tapi kalau tutupnya macam besar ke kan, tak sesuai nak pakai kan. Kecil pun tak boleh, besar pun tak boleh. Dia kena betul-betul saiz yang sesuai untuk tutup botol tu, supaya air tidak tumpah. So, kat sini nak cerita pasal perubahan kecil. So, kat situ lah perubahan yang terlalu kecil tu berapa. Okay, untuk small change dengan approximation ni, dia boleh bergabung. Tapi kita cerita pasal small change dulu. Small change ni kita boleh wakilkan dia dengan delta. So, sekiranya kita ada dy per dx. Okay, rumus dia tak perlu susah sangat. Sekiranya kita ada dy per dx ceritanya. So, sebelah ni akan jadi delta y per delta x. Kalau kita cerita pasal dA per dr. So, sebelah akan jadi delta a per delta r. Okay. Okay, sekarang daripada dy dx ni, okay, kita akan pecahkan dia kepada dua maklumat. Sama ada kita nak cari perubahan kecil y ataupun perubahan kecil x. Kalau nak perubahan kecil y, kita fokus kat sini. So, delta x ni dia akan pindah sebagai darab. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay, manakala kalau kita fokus pada kita nak delta x. So, ini kena buat naik atas. Tapi dy dx ni dia tak boleh terpisah. So, dia pindah semua dekat bawah. Dia macam tukar tempat lah. So, dy dx duduk bawah. Delta y dekat atas. Okay, bila dikait dengan approximation, kalau nak approximation y, dia adalah y tambah dengan delta y. Kalau nak approximation untuk x, so dia adalah x tambah dengan delta x. Macam tu. Kalau nak approximation untuk a, so a tambah dengan delta a. Kalau nak approximation untuk radius, r tambah delta r. Macam tu. Okay, selain itu, kita tengok pemasangan pipe. Okay, pipe tu mungkin dah nak sama ketinggian dengan kita. So, untuk mengangkat pipe-pipe ni perlu menggunakan
benda nama jentera kan. Okay, jentera untuk mengangkat barang berat ni lah. So dia akan angkat, so dia terus turunkan kat tempat yang nak kita tanam pipe tu lah. So pipe tu pula dia tak adalah sepanjang-panjang 7 km ke 7 km panjang pipe, tak. Dia adalah sambungan-sambungan sehingga menjadi 7 km lah. So bila nak sambung tu, saiz antara keduanya tu mesti ada ngam, dia macam boleh fix lah. Macam mana nak cakap lah. So kalau tengok gambar yang ni, dia ni adalah jenis mild steel. Dia boleh dalam dia besi, tapi luar dia ni dia cover dengan simen. Okay, adalah jenis simen dia tu. So sebelum dia cantumkan tu, ada satu part yang besi tu bercantum. Okay, dekat situ dia akan welding. Okay, ni orang yang buat welding ni. Dia pakai penutup tu. Okay, orang yang welding tu, dia akan welding sampai benda tu melekat. Okay, lepas dah kemas tu, baru dia tutup balik dengan simen lah. Kemaskan balik. Macam tu. Okay, so ini pun sama. Ni adalah contoh pipe gas, saluran gas. Okay, ni tak tahulah pipe apa lah. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, soalan ni dia tengok ada approximation. So ni adalah soalan approximate. So okay, tengok dengan teliti. Okay, dia bagi Y sama dengan 7 per X kuasa 2. So saya buat naik atas, 7X negatif 2. Okay, soalan dia, cari dy per dx. Soalan pertama dia, cari dy dx when X sama dengan 3. So daripada Y ni buatlah dy dx. So dy dx sama dengan depan darab negatif 14 X kuasa tolak 1 negatif 3. So kembalikan ke bawah, negatif 14 per X kuasa 3 when X sama dengan 3. So dy dx sama dengan negatif 14 per 3 kuasa 3 berapa? Negatif 14 per 27. So negatif 14 per 27 lah. Okay, dah siap soalan 1. Tiba-tiba seterusnya, find the approximation value of. Okay, dia minta approximation value tu, dia nak 7 per 2.98 kuasa 2. Okay, kalau kita tengok bentuk ni, kan tadi kita tengok bentuk 7 tadi yang kita buat naik tadi, itu adalah bentuk Y. So kat sini dia nak approximation Y. So nanti dia akan sama dengan Y tambah dengan delta Y. Okay, so kita akan cari dia punya delta Y dulu. Okay, sekarang kita tengok kita ada X kan. X sama dengan 3 mula-mulanya. Okay, tengok ni sebab ni tempat X kan. Ni tempat X. Ni tempat X ni. Mula-mula dia 3. Lepas tu bila approximation value, sekarang dah jadi 2.98. So maknanya 3 ni dia dah berubah kepada 2.98. Okay, bila dia berubah, maknanya dia berlaku perubahan kecil. So kita akan kira sebagai delta X. So delta X adalah yang baru, iaitu 2.98 tolak yang lama. Okay, so jawapan dia negatif kan. 0.02. Kenapa negatif? Sebab dia mengecil daripada 3 jadi 2.98. Tu dia punya delta X. So okay, kita tahu dia punya dy per dx sama dengan delta Y per delta X. Saya tulis delta dulu. Okay, delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Okay, soalan nak delta Y, so maknanya dy per dx darab dengan delta X. So dy dx kita adalah negatif 14 per 27 darab dengan negatif 0.02. Dapatlah delta Y. So darab dengan negatif 0.02. Okay, jawapan dia ialah sangat kecil. Jawapan dia ialah 0.0
1,037. Okay. Okay, boleh set lagi. Sekarang dia nak approximation value. So, Y tambah dengan delta Y. So, Y tambah dengan delta Y. Okay, Y ni. Y yang pertama ni adalah yang asal dia lah. So, yang asal kita adalah 7 per X kuasa 2. So, 7 per X. Yang X yang asal tadi 3 kan. So, 7 per 3 kuasa 2 tambah dengan delta Y kita 0.01037. Okay, so kita tambahkan 7 tambah 3 per 2 tambah 7 per 3 kuasa 2 okay, dapat apa? 0.7882. Okay, macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke salah? Kita check je daripada approximation yang dia minta tu. Okay, dia minta 7 per 2.98. Ni check saja, tak perlu tulis. So, kalau kita kira 7 bagi 2.98 kuasa 2, kita dapat 0.7882. Okay, sama. Okay, betul. Okay, next soalan. Kita ada berapa soalan lagi? Okay, soalan yang terakhir. Okay, ni soalan 2017. Okay, dia bagi panjang sending tu adalah 3Y. Okay, jari dia Y. Okay, cari approximate change in total surface area. Okay, so dia nak delta A sama dengan berapa? Delta A sama dengan berapa? Okay, when radius ni dia berubah daripada 14 kepada 13.88. So, kat sini kita boleh cari delta R dia adalah 13.88 tolak 14. So, dapat negatif 0.12. So, dia punya delta R. Okay, seterusnya. Okay, soalan dia. Itulah soalan dia kan. Okay, so dia bagi. Ini dia bagi rumus. Dia bagi rumus untuk luas permukaan kon adalah. So, area dia bagi pi r square tambah pi r s. Okay, sekarang kita nak cari, kita tukar dalam cerita ni dalam y. So, pi r kuasa 2 dia jadi, kita gantikan r tu y. So, pi y kuasa 2 tambah pi y s kita adalah 3y. Okay, so dia jadi apa? Jadi pi y kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 pi. Terbalik tulis lah. Nak bagi nampak sama. So, y kuasa 2 kat depan, pi. Okay, tengok cerita dia. Sama kan cerita dia. Kita ada y kuasa 2 pi, y kuasa 2 pi. So, ada 3, ada 1. So, tambahkan dapat 4y kuasa 2 pi. Okay, sekarang kita nak buat 4y kuasa 2. A sama dengan 4y kuasa 2 pi. Okay, sekarang kita nak cari delta A kan. Okay, so kita cari dia punya dA per dy. So, dia jadi, nak turunkan power y, so kena bawa depan, 4/28. So, y pi. Okay, sekarang dia bagi tahu y kan. Okay, y tu sendiri cerita pasal r kan. So, untuk calculation, kita nak masukkan when tu, kita kena ambil yang asal.
So asal dia 14. So kita akan gantikan when y sama dengan 14. So dia jadi 8 darab 14 darab dengan pi. So dapat 112 pi. Okay, so nak cari delta A adalah dA per dy darab dengan delta y. So dA per dy kita ada 112 pi. So darab dengan delta y. Delta y inilah R ni tadi delta y. So adalah negatif 0.12. So darabkan dapat negatif 13.44 pi. Okay, habislah tajuk differentiation. Okay, selamat berjaya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.